Okay. Okay, so insyaAllah malam ni ada benda penting yang kita orang nak bagi tahu, nak umumkan. So ada banyak perkara. So antara yang paling besar, antara paling besar sebab apa kita orang buat live malam ni adalah kerana nak promote pusat. Okay. Sebenarnya nampak, itu main pas-pas. Untuk pengetahuan korang semua, sekarang ni Tarbiyah Sentap dengan kerjasama Yayasan Maghfirah, Kelab Remaja ISMA dan juga Global Thinkers Academy. Kita orang sedang mengadakan satu kempen membina generasi harapan. Apa lagi? So korang boleh tengok dekat bahagian pin. So kalau macam dekat IG live Tarbiyah Sentap, kita ada 3 platform sekarang ni yang kita live. So kita ada IG Tarbiyah Sentap, kita ada IG Ustaz Nin dan kita ada Facebook page Tarbiyah Sentap. So kalau korang boleh tengok dekat situ, kita dah pin. Okay, ada tajuk. So isu-isu remaja dan anak muda. So itu topik yang kita akan bincang pada malam ni. Dan dalam masa yang sama, kalau korang baca kat bahagian P tu, jom bersama menyumbang dalam kempen membina generasi harapan. So lebih lanjut sikit lah, mungkin Ustaz boleh cerita sikit apa sebenarnya kempen ni kan. Okay, kempen membina generasi harapan ni sebenarnya, setelah kami jelajah banyak sekolah, banyak universiti dan sebagainya, kami dapat buat satu kesimpulan bahawasanya anak muda zaman sekarang sangat-sangat dahagakan tarbiyah, sangat-sangat dahagakan ilmu, dahagakan agama, dan mereka nak sangat benda-benda kebaikan ni. Cuma sometimes apa dia? Sometimes kadang-kadang. Kadang-kadang orang muda zaman sekarang, anak muda especially remaja, bukan tak nak berubah, tapi mereka tak ada suasana, tak ada environment dan tak ada orang yang nak bantu mereka berubah. So kami daripada Tarbiyah Sentap, Yayasan Maghfirah, Kelab Remaja ISMA dan juga Global Thinkers Academy, kita orang mengadakan kerjasama dan kita orang buat kempen membina generasi harapan, yang mana kami akan buat jelajah ke sekolah secara percuma. Target kami pada tahun ini, kami nak jelajah 500 sekolah secara percuma, dan kami nak hadiahkan rak buku, dan dalam rak tersebut kami letak buku-buku tarbiyah dalam tu kepada semua sekolah yang kami nak bagi secara percuma juga. Kami juga nak pergi ke pusat-pusat anak yatim, pusat-pusat jaga anak-anak yatim, pusat-pusat juvana, pusat-pusat orang yang terlanjur dan sebagainya. Kami nak bagi perkongsian kat sana percuma juga, dan kami nak hadiahkan mereka buku percuma juga. Kami juga nak hadiahkan tudung, handsock dan sebagainya kepada wanita-wanita remaja di luar sana, yang mana mereka bukan nak buka aurat pun. Cuma kadang-kadang mereka tak mampu nak beli tudung, tak mampu nak beli handsock. Kita nak hadiahkan secara percuma kepada mereka juga. Dan sekarang ni antara vision kami nak buat satu kompleks, satu bangunan kompleks yang kami namakan sebagai Pusat Dakwah Remaja. Betul? Betul. So dalam kempen ni sebenarnya, kempen membina generasi harapan, so nak tak nak, kita orang tak boleh buat kita orang je, mungkin dalam 20 orang. Kita orang dalam satu team mungkin dalam 20 orang macam tu lah, 20 orang, 30 orang. Tapi bila kita nak buat satu kempen ni, kita memang memerlukan sokongan daripada semua. Okay, sokongan daripada korang yang tengah tengok live sekarang ni, sokongan daripada parents. Mungkin ada yang tengah tengok sekarang ni mungkin sekolah menengah, ataupun mungkin ada budak-budak sekolah rendah. So mungkin dari segi keuangan tu mungkin tak mampu untuk ada kekangan lah. Tapi kami sangat dapat untuk sama-sama share apa yang kami akan lakukan berkaitan dengan kempen membina generasi harapan. Dan bayangkan dekat dalam YouTube Tarbiyah Sentap sendiri, sebenarnya kita dah ada lancarkan video promosi kan. Video promosi, tajuk ingat tak video tu? Tajuk yang Ustaz Denin sendirilah. Kita boleh tengok dalam video YouTube Tarbiyah Sentap. So tengok ada video Ustaz Denin. Ustaz Denin dia dah promosikan sebenarnya video kempen membina generasi harapan. Saya nak cerita sikit tentang pusat dakwah remaja yang kita nak buat. Sebab saya nampak sekarang ni ramai orang muda cuti-cuti berkumpul kat mana? Melepak, minum-minum Starbucks ke, lepak-lepak lah, lepak-lepak. Saokok, merempik. So apakah hasrat kami? Kami buat pusat dakwah remaja ni, kami nak buat satu kompleks pusat dakwah remaja. Kami nak mengumpulkan anak-anak muda, nak membangunkan potensi-potensi anak muda, nak menggerakkan remaja-remaja untuk sama-sama kita membudayakan dakwah. Sebab kami yakin sebenarnya dakwah Islam ni akan melonjak naik bila orang-orang muda ni
bekerjasama. Sebab tu Nabi Nusir tu bisyabab, dakwah aku dibantu oleh golongan-golongan pemukakan dakwah, dahagakan ilmu. Potensi mereka banyak, semangat mereka ada. Tinggal mereka tak tahu nak salurkan dekat mana saja. So kami buat kempen membina generasi harapan ni, objektif dia adalah nak membangunkan balik potensi remaja, nak mengumpulkan remaja-remaja dalam satu platform untuk sama-sama kita menggerakkan dakwah remaja ni dan menjadi juara dalam isu anak muda dan remaja. So kami buat benda ni dan kami nak membuka peluang juga untuk anda semua untuk bersama-sama kami dalam kempen. Kalau mungkin tak mampu menyumbangkan tenaga dan sebagainya, kami ada buat crowdfunding untuk sama-sama menyumbang dalam kempen dakwah remaja ni, yang mana duit-duit yang kalian sumbangkan kami akan gunakan untuk membina kompleks, untuk nak menggerakkan dakwah, untuk membantu anak-anak muda di pusat-pusat jagaan anak yatim, pusat-pusat juvana dan sebagainya. Dan insya-Allah target kita bersama-sama untuk bangunkan balik roh Islam, kecintaan kepada ilmu, kecintaan pada dakwah di dalam hati masyarakat, terutama remaja, insya-Allah. InsyaAllah. Jom, sebenarnya kita nak cari bila kita buat kompleks untuk anak-anak muda nanti kan, itu antara objektif ataupun program yang utama lah program ni. Sebab kita orang nak cari pelapis nak dekat 30-an. Tapi yang mungkin tengah tengok live sekarang ni kan, ada nak dekat 200, dah total semua dekat 200 lebih, 300 lebih. So mungkin ada korang masih umur belasan tahun kan. Mungkin usia korang kalau nak dikirakan mungkin lebih banyak lah kalau nak dibandingkan dengan kita kan, dengan kami lah. Kami dah nak 30-an. So kita daripada sekarang kami nak melahirkan pelapis-pelapis supaya bila kami mungkin mati lah, orang kata mati lah kan, mati meninggal dunia nanti, sekurang-kurangnya ada orang yang mampu untuk menyambung perjuangan ni. Sebab kami pun sebenarnya adalah menyambung, hanya sekadar menyambung apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. So apa yang Nabi SAW kemudian dilakukan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian salafus soleh semua, sampailah ke generasi kita sekarang. Dan kami pun dah usia orang kata nak dekat 30-an dah. So akan pula nanti akan disambung pula oleh korang yang mungkin umur belasan tahun. Jadi kempen membina generasi harapan ini bukan hanya sekadar untuk kami pergi ke sekolah untuk bagi talk secara percuma. Bukan hanya sekadar kami nak memberikan handsort, kita nak berikan sumbangan kepada anak-anak muda yang mungkin kurang berkemampuan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kita nak melahirkan satu pengkaderan dakwah kan. Kita nak korang pun sama-sama turut menyumbang dalam Islam. Sebab kadang-kadang kalau dalam Islam ni kita kena faham tau, dia ada dua. Satu kita panggil sebagai penyokong dan satu lagi adalah pendokong. Bukan buah dokong, pendokong penyokong dan pendokong. Dia bunyi macam nak lebih kurang lah, tapi mungkin korang ngantuk ke kan. So penyokong adalah dan pendokong. Okay, saya bagi satu analogi lah untuk kita bezakan apa beza antara penyokong dan pendokong. Penyokong ni contoh kan, korang tengok bola kan. So macam yang orang kata viral lah, yang bola malam tadi apa lawan apa? Bayern lawan Barca. Barca. So Barca kena belasah orang 8-2. So dia macam sangat pelik lah. Barca yang sangat hebat betul kan. So bayangkan, kita bagi situasi lah. Orang yang duduk dalam stadium tu, yang duduk dekat tepi-tepi tu kan, yang bertingkat-tingkat tu kan, kadang-kadang tengok daripada atas tak nampak apa pun kat bawah orang yang duduk tengah lawan tu kan. So itu yang dipanggil sebagai penyokong kan, penyokong. Tetapi yang main bola dekat tengah padang tu, itu dipanggil sebagai pendokong, yang buat kerja tu. So bila Bayern yang menang kan 8-2. So bayangkan bila Bayern Munich kan, betul kan salah sebut lah, kena kutuk pula kan. So bayangkan Bayern Munich menang, agak-agak pendokong ataupun pemain Bayern Munich tu dengan nak dikomparekan dengan penyokong Bayern Munich, agak-agak mana yang lebih seronok bila Bayern menang kan. Oh, suara korang tak dengar minta maaf. So confirm yang lebih seronok bila Bayern menang lawan dengan Barca adalah pendokong tu sendiri ataupun pemain tu sendiri, kalau nak dibandingkan dengan penyokong yang duduk tengok dekat stadium ataupun just tengok live dekat TV. So nak cerita dekat sini, bila kita buat kerja-kerja Islam, jangan hanya sekadar menjadi penyokong kan. Kita hanya sekadar pergi majlis ilmu, boleh, memang sangat baik, tetapi tak cukup hanya sekadar itu kan. Kita hanya sekadar dengar beratkan tentang untuk anak-anak muda ni melahirkan satu pekadaran untuk menjadi pendokong dalam Islam tu sendiri. So itu fokus kami.
bila kita dah kempen membina generasi harapan ni, antara objektif juga kita nak melahirkan pendukung-pendukung dakwah lah di kalangan remaja. Bukan sekadar penyokong tapi pendukung. Kita akan congkil bakat anak-anak muda. Betul. Kita akan gilap, kita akan gerakkan remaja-remaja ke arah dakwah. Sebab kenapa sekarang ni maksiat berleluasa? Kenapa pada hari ni maksiat berleluasa? Sebab ramai orang yang mengajak ke arah maksiat. Betul. Ramai member kita ajak kita isap okok. Kawan-kawan kita semua couple, kita pun rasa nak couple. Benda basic konten sekolah. Konten sekolah. Benda-benda basic. Kawan kita ajak tengok video lucah. Ajak pergi disco. Sebab movie-movie sekarang pun banyak mengajak ke arah maksiat. Tak, yang lebih peliknya bila orang macam, kau tak berzina ke semalam? Macam pelik. Kau tak punting sekolah semalam, macam pelik. Kenapa kau buat homework? Dia macam seolah-olah buat benda jahat tu pula yang dirasakan macam benda yang betul. Macam kenapa maksiat zaman hari ni boleh menjadi normal? Sebab hari ni ramai orang yang mengajak pada maksiat. TV, radio, banyaklah media sosial lah. So, apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak ramaikan orang yang mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Betul. Kita nak melahirkan kadir-kadir dakwah. Nak melahirkan penggerak-penggerak dan pendukung-pendukung dakwah. So, itu adalah objektif kita dalam kempen membina generasi harapan ni. So, kami nak ajak korang ajak mak ayah korang juga untuk menyumbang dalam kempen ni. Dan boleh jadi duit-duit yang korang sumbangkan tu, kami tak ambil keuntungan. Memang fully kami akan buat untuk menggerakkan dakwah ni. Dan moga korang pun dapat saham. Dan moga apa yang kami lakukan dan diri seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. InsyaAllah. Okey, selesai cerita pasal kempen ni. So kita dah masuk sebenarnya. Cuba campur lah. Untuk pengetahuan, saya kenalkan diri saya dan saya pun nanti saya kenal. Okey, nama saya Adnin Ruslan. Umur saya tahun ni 28 tahun. Telah berkahwin, 2 orang anak. Dan saya dalam Tarbiyah Sentap ni as a founder lah dalam Tarbiyah Sentap ni. Dan saya cerita latar belakang sikit. Macam mana pengalaman bila jadi remaja? Mungkin ada cerita-cerita yang boleh membuatkan, antara benda yang membuatkan saya semangat nak buat dakwah ni, sebab setiap kali saya pergi sekolah, jumpa student-student kat universiti, kat sekolah-sekolah menengah dan sebagainya, saya dapat buat satu kesimpulan, anak muda pada hari ni sebenarnya sangat-sangat dahagakan agama. Sangat-sangat. Diorang bukan tak nak berubah, diorang nak berubah, tapi diorang tak ada support system. Kadang-kadang saya pergi sekolah tu, ada budak datang menangis-nangis. Ustaz, terima kasih Ustaz datang, terima kasih Ustaz datang. Buku Ustaz membuatkan saya berubah. Saya rasa, ya Allah, saya rasa berdosa kalau saya tak teruskan dakwah ni. Sebab umat kat luar sana menanti-nanti. Dahagakan ilmu, dahagakan agama, dahagakan bimbingan. Saya pernah cerita, saya cerita sikit Ada satu sekolah tu saya pergi. Dia kata, Ustaz, budak tu form 3. Dia kata, daripada saya sekolah rendah sampai hari ni, saya tak percaya Tuhan. Dia kata. Dan saya dah dengar banyak akan saya tertarik dekat ustaz-ustaz lain. Tapi hari ni ustaz datang sekolah saya terdetik nak tanya ustaz, apa bukti Tuhan tu ada? Budak tu tanya. So saya tanya dia, kenapa kau boleh tiba-tiba tak percaya Tuhan? So dia kata, punca dia sebab dia tengok anime. Yang mana anime zaman sekarang, anime ke drama Korea ke drama Inggeris ke Netflix ke, majority mendorong ke arah etis, mendorong ke arah LGBT dan sebagainya, macam-macam maksiat. Dan diorang memang promosikan secara terang-terangan. Promosi terang. So bila tengok benda tu terpengaruh, budak tu terpengaruh. Dan dia kata daripada semenjak dia tengok anime tu sampai sekarang, dia tak percaya Allah tu Tuhan. So saya sembang dengan dia lebih kurang 1 jam sampai pukul 12 malam dekat sekolah tu. Dan dia menangis. Dia menangis, dia peluk saya, Ustaz tahu sampai bila. Benda tu membuatkan saya, ya Allah, diorang bukan tak nak berubah sebenarnya, tapi tak ada support sekeliling system. Environment, mungkin family background, mungkin suasana kat tempat tu, kawan-kawan yang mengongkong, yang menyekat dan sebagainya. So itulah yang membuatkan saya lebih, saya ni banyak dosa. Semua orang ada aib. Tapi saya rasa daripada saya fikir berterusan dengan kelemahan-kelemahan saya, lebih baik saya sibukkan diri saya dengan dakwah supaya diri saya selamat, pada masa yang sama dapat selamatkan orang lain. Betul.
Dan macam saya pula, saya lebih percaya kepada second chance. Tu bahasa orang kampung saya lah. Second chance. Yes. Kampung orang Inggeris Yes, second chance. Second chance ataupun peluang kedua. Sebab setiap orang memang pernah ada dosa, pernah ada aib sendiri. Mungkin aib tu memang tak diketahui oleh orang lain. Mungkin antara dia dengan Allah SWT sahaja kan. So saya percaya kepada istilah peluang kedua. Setiap orang akan ada peluang kedua untuk berubah. Dan kadang-kadang orang takut nak berubah sebab dia rasa macam nanti kan kalau aku nak pakai tudung labuh sikit, nak bawah paras dada sikit, nanti kawan-kawan cakap apa pula kan. Nanti kalau aku nak solat banyak-banyak, nanti parents tengok pelik pula kan. Nanti kalau aku nak bersedekah, nanti kawan-kawan cakap aku nak menunjuk pula. Kita banyak berfikir orang cakap apa. Dan saya percaya bahawa sebenarnya bila kita rasa bahawa kita ni macam jahat, kita banyak dosa, kalau kita rasa macam tu lah sebenarnya yang masalahnya bila orang tu dia rasa baik. Macam aku malam tadi dah tajuk dah macam gila kot, dah 10 rakaat apa semua kan. Lepas tu sedekah pun minggu lepas dah 50, minggu ni pun dah 100. Orang yang rasa diri dia baik, itu yang bahaya sebenarnya. So korang semua termasuklah kami dua ni yang banyak dosa, banyak kesalahan. Kita memang bila kita ada kesedaran untuk yang kita ni banyak dosa, kita rasa tak layak, sebenarnya disebabkan kita rasa banyak dosa itulah yang membuatkan kita kena lagi buat kerja dakwah. So itu antara sebab remaja-remaja sekarang ni bila nak berubah, kita tengok environment. Dan sangat penting untuk korang berubah. First of all memang First of all memang kena cari kawan-kawan yang baik. Kita cari environment yang baik. Tapi ada persoalan, memang ramai sangat remaja anak muda sekarang tanya macam mana nak cari kawan-kawan yang baik. Sebab kawan-kawan saya semua yang jenis melepak, merempit. Kawan-kawan saya pula memang jenis tak solat. So memang ramai anak muda tanya sekarang, macam mana saya nak cari kawan yang baik? Lepas tu boleh tak? Abang boleh tak saya nak jadi kawan abang? Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So soalan untuk jawapan untuk soalan ni, cara nak cari kawan yang baik adalah kita mulakan diri kita untuk jadi baik. Kan? Jangan kita sibuk. Kita start dengan diri kita dulu, jadi orang baik. Itu pergi ke tempat-tempat yang baik. Kan? Kau nak cari orang yang baik, mestilah kita pergi ke tempat baik. Contoh tempat baik memang semua orang tahulah, rumah Allah kan, masjid, surau. Majlis ilmu. Kita nak cari orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, mestilah kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Janganlah kita pula pesalah ke orang, semua orang jahat, so aku pun jadi jahat lah. Macam mana tu kan? Memang tak boleh lah. So nak berubah memang diri kita sendiri kena kuat, kena ada support system yang baik. Barulah insyaAllah Allah akan kekalkan apa yang ada dalam hati kita ni. Dan dalam masa sama mungkin usia muda sekarang ni pun memang senang sangat nak mati, bila-bila masa saja boleh mati. Macam magnet lah, magnet. Magnet kalau berlawanan macam kita orang lah. Magnet kalau berlawanan dia lain, satu baik, satu jahat, dia akan tak boleh bersama. Dia tak boleh attach lah. Tapi kalau sama baru boleh lekat. Sama juga dalam kita, kalau nak orang baik berkawan dengan kita, cara dia adalah kita jadi baik. Automatik start dengan diri kita lah. Automatik Allah akan hadirkan daripada penjuru yang kita tak sangka orang baik itu datang kat kita. Betul, saya cerita macam ustaz ni lah. Tak pernah kenal pun dulu. Saya tak pernah kenal dia. Dia bukan sekolah saya. Maksudnya dia memang sekolah baik, sekolah agama. Saya bukan sekolah agama. Memang lain. Tapi nak ceritanya, bila kita berusaha untuk jadi baik, saya berusaha untuk perbaiki diri saya. Memang saya pun banyak dosa yang hanya Allah SWT saja yang tahu kan. Allah. So saya cuba untuk improve, perbaiki diri. Dan Alhamdulillah Allah memang akan pertemukan kita. Allah pertemukan kita orang. Alhamdulillah. 5 tahun lah, 2015. Saya jumpa Aizudin ni, time tu saya ceramah dekat Kuim. Kuim. Melaka. Saya tak pernah jumpa dia. Sekali lah, tak pernah pun. Jumpa first time ceramah tu first time. Sembang. Sebenarnya ni kali kedua kita berceramah sama. Ni kali kedua kita berceramah. Kali pertama tahun 2015. Ni kali kedua tahun 2020. Kali ketiga 2025. Jangan salah. Setiap 5 tahun Setiap 5 tahun. Tapi kesimpulan dia, kalau kita jadi baik, insya-Allah Allah akan hadirkan orang baik. Okey, saya nak tanya Aizudin satu soalan lah. Soalan pertama, kita nak isu remaja sekarang. Sekarang ni antara isu remaja yang sangat hangat diperkatakan dan yang makin lama makin menyeramkan adalah isu zina lah. Betul. Saya selalu cakap benda ni. Kes anak luar nikah kat Malaysia 50,000 kes setahun. Maknanya setiap 1 jam purata 6 anak luar nikah yang didaftarkan. Ini belum campur yang belum didaftarkan, belum campur yang buang bayi, belum campur yang berzina tak dapat anak, belum campur yang tak berzina tapi couple pegang-pegang tangan, belum campur yang tak couple pegang-pegang tangan tapi couple biasa. So
Apa punca untuk menyelesaikan masalah? Sebab ramai gila tau orang yang couple. Sekolah agama pun couple. Tak couple biasa, couple acah-acah Islamik. Dia macam babi dengan babi Islamik. Minta maaf kot lah. Dia khinzir lah, khinzir. Khinzir dengan khinzir Islamik. Khinzir Islami. So kalau kita tengok macam sebab apa? Apa punca dia? Anak-anak muda sekarang ni kenapa mudah sangat lah kan? Mudah sangat. Memang sangat mudah. Nak terjebak dengan couple, cinta sikit kan. Tengok drama 7 Hari Mencintaiku 2 pun pukul 7 sampai pukul 8 tu pun rasa macam kenapa dia ni jahat sangat, kenapa dia ni tak boleh nak berkahwin dengan tu kan. Memang drama sekarang pun. So antara sebab kenapa anak-anak muda sekarang mudah sangat nak tertarik dengan benda-benda yang tak elok ni disebabkan bila kita tengok apa kita punya asas hiburan tu kan. Apa hiburan kita. So macam contoh hiburan tu lah. Hiburan untuk halal dengan haram ni bukan hanya sekadar ada makanan kan. Selama ni yang kita nampak halal haram ni contoh macam kita tengok tak ada makanan lah. Kalau ada roti kan kita boleh tunjuk contoh. Memang ada logo Jakim kan. Logo halal lah. Memang ada logo halal. Okay. So makanan memang kita nampak ni ada logo halal, ni tak ada logo halal. So kalau macam contoh dekat luar negara sendiri, kat negara orang putih, dia tak ada tanda halal tapi dia akan ada tanda suitable for vegetarian. Okay, tu contohnya lah. So kadang-kadang orang tak nampak hiburan. So hiburan ni tak ada yang tulis halal, tak ada yang tulis haram. So disebabkan itu orang akan nampak macam sama-sama. Boleh ke tak sebenarnya nak tengok movie ada aurat apa semua tu kan. Boleh tak nak dengar lagu-lagu yang viral yang macam seks, yang lepas tu perempuan berdayu, lagu cinta. So antara sebab kenapa mudah sangat anak muda sekarang terjebak dengan couple apa semua tu adalah kerana mereka sendiri yang memilih untuk hiburan-hiburan yang tak sepatutnya dilakukan oleh anak muda sekarang. Nak tambah sikit? Hiburan ni, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, benda tu akan masuk dalam hati kita. Dan benda itulah yang membuahkan amal. Ini kita kalau tak habis-habis tengok drama cinta, dengar lagu cinta, baca novel cinta, tak habis-habis cinta. Itulah yang memang kita akan juga kita pun nak rasa disayangi juga. Lepas tu kita pun cari yang ajnabi. Kan? Lepas tu mulalah yang Islamik sikit lah. yang Islamik sikit, berukhuwah, ukhuwah buki filah bagai semua. Kan? Benda ni sangat-sangat bahaya. Mungkin sekarang korang selagi korang tak berzina, korang tak rasa bersalah lagi. Couple je pun tak pegang-pegang tangan pun. Selagi tak pegang tangan tak apa. Sejak bila kata kena pegang tangan baru dosa? Nabi kata dalam satu hadis, apa yang Allah perintahkan pada kamu, maka buatlah sekadar yang kamu mampu. Tapi apa yang Allah larang, jauhilah. Maknanya benda baik Allah kata buat apa yang kamu mampu. Yang benda-benda sunat lah, benda wajib kena buat. Tapi benda yang Allah larang, Allah bukan sekadar kata jangan buat, tapi Allah dan Rasul suruh jauhi. Contoh zina ni, wala taqrabu zina. Haram lah. Larang. Dia membawa ke arah tu pun dia haramkan. Tak jaga ikhtilat, couple. Ada cerita tau. Ada cerita. Kami pernah, tim tarbiyah serentak pernah pergi satu sekolah ni, yang dia puan tu form 5. Dia datang, dia kata, Ustaz, kawan-kawan saya 90% dah hilang dara. Islam. Dia kata, Ustaz, kawan-kawan saya yang perempuan 90% dah hilang dara. Ni bukan drama TV3. Ni bukan drama. Ni memang realiti lah. Saya dengar tu sekarang. Ya Allah. Dan perempuan tu kata, Ustaz, saya yang tak berzina ni pula yang dikutuk. Kawan-kawan kata, kau tak berzina ke? Tak. Ya Allah, kenapa tak berzina? Astagfirullahalazim, kenapa kau tak berzina? Kenapa kau tak berzina? Maknanya siapa yang tak berzina, siapa yang tak couple, orang pandang poyo, bajet alim, acah-acah ustazah, acah-acah malaikat. Tapi orang yang buat maksiat ni, diangkat, disukai ramai. Ini antara maksiat akhir zaman. Betul. So, jangan tunggu kita dah terjebak dengan dosa besar, baru kita nak rasa bersalah dengan dosa-dosa yang boleh mendekatkan kita kepada zina tu. Sebab proses normalisasi lah kan. Benda ni normalisasi. Janganlah tunggu dah terjebak baru nak rasa bersalah. Serius. Sekarang mungkin korang rasa selamat. Cuma saya nak bagi satu amaran. Setan takkan pernah putus asa nak rosakkan korang. Saya dah jumpa ramai orang dulu kat sekolah, baik, ceramah, bagi dakwah kat sekolah, badar kat sekolah, hafal Quran. Tiba-tiba masuk universiti, mula awal-awal jaga, tapi mula terjebak dengan video lucah. Lepas tu mula rasa nak buat, dan akhirnya berzina. Tapi dia memang sebab kawan sebenarnya. Suasana dia sendiri yang pilih. Dan dia sendiri yang pilih. So akhirnya macam saya cakap, selamatnya kita pada hari ni belum tentu kita selamat pada masa akan datang. Sebab tu jangan pernah rasa selesa.
Jangan pernah rasa aku ni confirm syurga. Okay, no. Jangan sampai kita terperangkap dengan tipu daya iblis baru kita nak rasa menyesal. So sebab tu jaga hiburan betul-betul. Sekarang ni anak muda sekarang berhibur dengan apa? Macam-macam. K-pop, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, macam-macam artis lah. Artis Melayu pun kadang-kadang pelik-pelik juga. Dengan lagu lagi. Kalau eksplisit punya lagu. kalau tengok kat Spotify punya carta tu, top 10 tu mesti ada banyak lagu-lagu eksplisit, lagu-lagu lucah yang jadi viral. Macam sekarang dia tulis, kalau siapa yang ada app Spotify tu dia tulis E. Kalau dulu dia eja eksplisit, mungkin bila orang buka app tu nampak macam eksplisit kan. Tapi sekarang dia mungkin dia pandai sikit, dia tulis E je. So itu eksplisit lah. So which is benda yang itu yang menjadi siulan ramai anak muda sekarang, especially untuk orang Islam. So bila kita dah cerita pasal hiburan yang salah menjadi punca hari ni ramai orang yang tak menjaga sosial. Antara impak-impak couple bercinta semua ni ataupun sosial yang tidak dijaga ni, selain ke arah zina, sebenarnya ada satu lagi yang sangat berbahaya. Dia boleh merosakkan akidah. Saya pernah jumpa ada seorang, cerita sikit Situ. dia kata dekat saya dia tak percaya Tuhan. Ni orang lain lah, bukan Ni orang lain. Lepas tu tiba-tiba budak tu dia kata dia Tuhan. Ana akbar minallah, saya lebih besar daripada Allah. Ada guna Arab. Dia kena Arab oh. Dia belajar dekat Mesir. Dia belajar kat Mesir Dan dia kata saya lebih besar daripada Allah. Sayalah Tuhan. Saya bila tengok benda tu, saya rasa budak ni ada masalah, ada punca kenapa dia boleh jadi gila macam gitu. Saya tanya dia. Bila saya tanya mak dia, rupa-rupanya budak tu start jadi macam tu semenjak kawan yang dia ada awek dia meninggal. So bila awek dia meninggal, dia tak boleh menerima hakikat tak ada sebab dah cinta kan. Bila Allah tarik benda tu, dia jadi gila. Dan benda ni ramai, bukan satu kes. Berapa ramai yang nak bunuh diri hanya sebab putus cinta. Berapa ramai yang sampai depression sebab putus cinta. Benda ni masuk paper, bukan kita orang goreng. Bukan. Memang ada berita. Banyak kes. Memang ada. Banyak kes. Hanya kerana cinta nak toreh tangan, nak bunuh diri. Sebenarnya tu pengalaman saya sendiri lah. Ada kawan macam tu? Bukan, anak murid. Sebab saya macam ni cikgu. Saya cikgu. So saya mengajar apa semua. Memang ada seorang budak perempuan ni, maksudnya memang pengalaman sendiri lah. Memang budak perempuan tu, memang dia toreh tangan dia. Toreh tangan dia sebab apa? Sebab boyfriend dia minta clash. Macam which is macam bila kita fikir macam tak patut lah, benda tu tak patut. Tapi bila kita siasat budak tu, kenapa dia jadi macam tu? Antara punca dia adalah disebabkan background keluarga tu sendiri lah. Keluarga berantakan, bercerai dan sebagainya lah. So kadang-kadang bila kita tengok seseorang anak muda, remaja sekarang yang ada masalah, kita jangan terus tuding jari dekat dia. Betul? Kan? Kita macam, kau ni nak masuk neraka ke kan? Kau ni tak pakai tudung, kau agak-agak kalis api neraka kan? Kita tak boleh lah untuk cakap macam tu. Kita kena tengok apa punca dia jadi macam tu. Mungkin sebab parents, background family, mungkin sebab kawan-kawan dia yang suka sindir dan sebagainya. So kita kena cari punca kenapa anak-anak muda jadi macam tu. Bila ada kawan-kawan kita buat maksiat, kita jangan benci orang tu, kita benci maksiat tu. Betul. Benci maksiat bukan benci orang tu. Kadang-kadang yang membuatkan orang lagi jauh daripada kita ialah kita bash dia, kita kutuk dia, kita sebarkan aib dia. Tapi kita tak hulurkan bantuan untuk bimbing. Kita rasa benda tu lawak kan. Contoh macam kau nak berubah tu, kita gelak tapi dalam hati dia kita tak tahu, mungkin dia terasa kan. Betul. Kita nak buat lawak je, niat tak menghalalkan cara lah. Kita mungkin nak melawak dengan dia kan. Kau ni tak pakai tudung tu kan. Kau ni aurat terdedah. Kita niat kita nak melawak, tapi dalam hati dia tak tahu. Mungkin disebabkan apa yang kita cakap menyebabkan dia makin jauh pada Tuhan. Tak pasal kita pula yang jadi asbab untuk orang jauh pada hidayah Allah. Betul. Okey, ada satu soalan lagi Yazudin nak bagi. Jangan asyik tanya. Bincang lah kita, bincang. Ada satu persoalan lah. Masalah banyak tau. Masalah sosial, masalah zina, masalah couple, masalah ikhtilat, masalah akidah, etis. Berapa ramai kat Twitter tu, ramai gila murtad. Dahsyat murtad, etis, tak mengaku Tuhan, mengaku Tuhan pun ada. Twitter ni lain macam sikit. Pemikiran liberal yang makin lama makin menjadi-jadi. Lepas tu dicampur pula yang tak ramai. Berapa ramai yang tak solat 5 waktu dengan sempurna. Tak, masalahnya dia bangga dengan apa yang dia dosa yang dia buat. LGBT dekat Twitter, ramai gila orang Melayu yang gay, lesbian, ramai gila. Dan secara terang-terangan. Dan terang-terangan bangga benda tu. Dia perjuangkan benda tu. Buat seorang-seorang tu
belakang cerita lah ni bangga dan perjuangkan benda tu. Dan benda ni makin lama makin menular. Ini Dajjal tak turun lagi. So soalan yang Ana nak cetuskan adalah macam mana kita nak selamatkan diri kita? Apa solusi kepada semua ni? Boleh bagi beberapa step tak? Kita tukar-tukar step lah. Tukar-tukar step Okay, first apa Zudin? So first adalah kita kena dekatkan diri kepada Allah dengan cara tambahkan ilmu kita. Pergi majlis ilmu. Sebelum kita sambung lagi, kita berehat dalam 2 minit. 2 minit Minum air ke apa? Hantar Ana ambil charger. Oh, charger. Hantar Okay, explain pasal kempen tu balik. Okay. Untuk yang baru join, sebenarnya kami ada sedang buat kempen membina Generasi Harapan. So Aizuddin cerita sikit apakah itu kempen membina Generasi Harapan. Okay, so macam sekarang ni kita tengah live. Mungkin ada yang baru join sebab tadi tak ramai, sekarang ni dah hampir ke 500 orang yang tengah live. So sekarang ni kita tengah live berdasarkan 3 platform. So kita ada Instagram Tarbiyah Sentap, kita ada Instagram Ustaz Nin, dan kita ada Facebook page Tarbiyah Sentap. So kita menggunakan 3 platform ni adalah kerana untuk kita menyebarluaskan kempen yang sekarang ni Tarbiyah Sentap sedang jalankan, iaitu kempen Membina Generasi Harapan. Okey, kempen Membina Generasi Harapan. So apa sebenarnya objektif kempen ni, kempen Membina Generasi Harapan ni?